Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa kembali kali ini dalam satu tempat yang agak istimewa, special special. Macam mana special tu? Kita ada orang yang baik hati, ada hamba Allah yang baik hati, kita tak sebut nama lah kan. Tapi dia bagi kita tempat. Dia kata kita berdua ni cakap benda-benda yang agak penting untuk rakyat Malaysia, yang berfakta, bukan fitnah. Maka dia sediakan kita studio ni lah. Dia tengok kita punya episod yang 2-3 kali kita bersiaran sebelum ni kan. Dan dia tertarik, dia kata macam ni lah, kita kena ada alternative views. Betul. Alhamdulillah, thank you. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah murahkan rezeki dia. Amin. Dan kita dapatlah ramai lagi yang datang, yang bantu kita, Mana tahu ada apa-apa, kami terima apa saja, iklan ke apa ke. InsyaAllah, InsyaAllah kami terima. Baik Cik Rafiq, this is the episode yang keempat. Sekejap. Kenapa apa? Ni. Facelift. Saya facelift. Saya facelift. Edit saya mengaku. Facelift. Sebab saya baik cakap terus terang. Bukan macam setengah orang tu, dia buat facelift tapi dia kata sakit mata lah, dia sakit mata. Tiba-tiba tengok muka dah kilat, dah Korean look lah. Come on lah, you don't lah. Tak adalah. Saya sebenarnya actually bergurau je. Saya sebenarnya saja pakai ni nak nampak style sikit lah, saja je. Okey. Gaya kan. Tapi at least bila kau buat something, you janganlah tipu. Lepas tu Cik Rafi, tak baik tau. Allah dah bagi kita bila ada janggut putih, rambut putih, rupa kita macam mana pun, terimalah seadanya. Tak baik kita ubah-ubah ni, melainkan sekiranya darurat ataupun ada penyakit lain. Tapi bila Allah dah bagi rupa kamu begitu, dah elok, cantik dah, yang kau nak pergi tukar, nak jadi muda, ni semua apa benda ni? Yalah, betul. Jadi daripada situ kita boleh nampak pendirian dia orang macam ni, Ya. Ini kita bukan nak hina ke apa, tapi ini adalah hakikat. Buat apa kita nak buat macam tu, betul tak kan? Saya tengah saya tengah scroll Facebook. Tak habis-habis Facebook. Inilah orang. Facebook. TikTok, Twitter. Facebook. Apa yang menarik sekarang ni? Dengar ceritanya, ni tadi masa nak datang tu nampak gula-gula, nak beli. Tapi bila kecil manis pula nanti kan, tak boleh, bahaya. Time-time macam ni kena jaga, tak boleh, bahaya. So ekonomi madani memperkasa rakyat. Baiklah, bab kata Syed Saddiq, biasanya orang bagi bonus ke apa ni semua waktu raya. Ini pun raya juga. Pilihan raya negeri. 6 negeri. Jadi timbul banyak orang pertikaikan apa semua kan. Kenapa tiba-tiba, why now? 7-8 bulan dah ni honeymoon, tiap-tiap Jumaat makan tak miss ya. Makan apa ni? Ini saya cuba cari tak jumpa tadi. Katanya dekat Terengganu. Kepok lekor. So saya tak sempat nak tengok tadi. Jadi tiba-tiba out of nowhere engkau menceritakan tentang nak bagi bonus lah, ekonomi madani apa ni semua. So yang peliknya Cik Rafiq, bersih Cik Rafiq kenal tak bersih tu? Bersih 1, bersih 2, bersih 3, bersih 4, bersih 5. Dia nak buat bersih lagi, nasib baik dia dah stop lah, sebab dia dah dapat bersih apa yang dia nak. Mungkin dia dah sapu bersih ke apa, kita tak tahu. But bersih cakap apa Cik Rafiq? Tolonglah ceritakan sikit. Sebelum kita masuk isu bersih kata apa, semalam macam Salim kata betul lah, dan saya rasa ramai pun terkejut. Tiba-tiba ada peluncuran. Dia sebenarnya melancarkan elok melancarkan, kau pergi tukar peluncuran. Tapi okeylah, kita gunalah peluncuran. Madani kan. So peluncuran, ekonomi madani memperkasa rakyat. So PMX telah melancarkan ekonomi madani tersebut. Dia bercerita dengan masyarakat kebanyakan, ini adalah antara perkara-perkara yang kita akan lakukan untuk rakyat dan sebagainya. First, kita nak confirm betul-betul Salim, mana-mana kerajaan kalau dia buat bantuan untuk rakyat, kita sokong. Tapi sokong juga. Track record dah ada Tuan Rafiq. Kena fikir. Itu yang bukan track record dia. Apa yang diperkata selalu 8 bulan ni kita dah tengok dah. Sebelum 8 bulan saya ulam. Sampai hari ni saya ulam pun tak nampak.
Itu yang kita kata kita risau kan. Sebab bila kita cerita semua boleh cerita. Minta maaf lah, bukan kita nak hina ke nak tu. Kalau buat benda baik untuk rakyat, rakyat dapat duit, katakan contoh RM100 masuk e-wallet, ambil. Itu bukannya duit siapa-siapa. Itu hak rakyat. Duit rakyat. Itu yang saya nak katakan tadi. Kebiasaannya kita akan lihat perkara-perkara macam berlaku semalam, ekonomi madani memperkasa rakyat itu adalah pada hari Jumaat. Selalunya kan belanjawan. Dia akan bentang hari Jumaat, pakai baju Melayu, dia akan bawa beg hitam, bergerak Menteri Kewangan ke Parlimen. Dan ikut undang-undang kita pun tahu dalam perlembagaan dia ada perkara 99, 100, 101, 102, 103. Sorry saya laju sikit sebab ramai yang boring pasal law ni, tapi saya cerita juga lah. Alright. So dalam tu memang ada undang-undang menyatakan kalau nak belanja duit rakyat, nak belanja duit negara, memang kena ikut undang-undang. Dia kena bentangkan nama dewan rakyat dan sebagainya. But what happened yesterday? Tiba-tiba dalam jangka masa 48 jam sebelum penamaan calon 6 negeri referendum, kita bercerita announcement yang kita akan kerajaan akan pastikan e-wallet RM100 kepada berapa? 10,000 orang. 10,000 orang. 10 juta. 10 juta. 10 juta, ya. Wow. RM100 kali 10 juta bersamaan dengan 1 bilion. Dan dikatakan oleh PMX sendiri, saya tak nak bagi BMX lah, bagi PMX dikatakan oleh Anwar sendiri bahawa hutang negara dah jadi 1.4 trilion. So dia announce, dia baca lebih kurang 40 muka surat ni yesterday. So dekat dalam 40 muka surat tu 113 perenggan, of course lah perkataan dia mesti bombastik. Perkataan dia mesti besar-besar. Pelbagai inisiatif kata nak buat sekolah daif, nak baiki dan sebagainya. Ini kita sokong. Sebab itulah tugas kerajaan. But kenapa kenapa sekarang? Kenapa sebelum PRN? Kenapa kau tak boleh buat tunggu sampai habis PRN? Betul. Dan kalau tak silap saya, kalau tunggu sikit lagi bulan 10 ni dah boleh bentang bajet dah. Satulah, okey, contoh. Tapi itu hari statement Anwar sendiri mengatakan, dia kata saya akan mula fokus pada ekonomi selepas PRN, dia kata. Maknanya apa dia sampaikan? Sebelum ni dia tak fokus ke? Exactly. Apa dia buat? Come on lah. Okey, sekarang ni kita cerita terus terang lah Ini bukan soal kita tau. Ini bukan soal Rafiq, soal Salim Iskandar, soal orang luar sana, tak. Rakyat tengah merasai kenaikan harga barang mahal, apa semua, okey. Lepas tu dengan ketidaktentuan pasaran apa semua, nak meniaga pun susah, tanyalah mana-mana businessman. This is the reality. Kalau kita cuba nak kata tak betul lah ini fitnah lah, tak, bukan fitnah. This is the reality. Tapi dia bantulah Salim. Opposite-nya, penyokong-penyokong kerajaan menyatakan inilah dia bantu. Dia bantu, dia bagi e-wallet RM100 kepada mereka-mereka yang berpendapatan 100,000 ke bawah. Setiap tahun gajinya dia akan bagi RM100 e-wallet. Kemudian kepada orang yang ada pencen, kepada veteran-veteran tentera, kepada pencen-pencen pesara-pesara awal, dia akan bagi RM200, RM250 ke RM300. Kenapa tak bagi awal sikit? Anthony Loke, Menteri Transport daripada DAP, dia menyatakan, oh ini e-wallet, jangan fikir sebagai gula-gula pilihan raya. Kita tak nak beli undi. Kita nak biasakan rakyat Malaysia dengan menggunakan e-wallet. Sekarang. Okay. Kemudian Fahmi Fazil pun kata, ini bukan gula-gula ni. Ini bukan gula-gula. Tapi yang paling mengejutkan adalah of course bersih lah. Bersih, sebuah gabungan pilihan raya bersih dan adil, Bersih 2.0, yang mana kita semua tahu sebelum ini begitu aktif berceramah, bagi tahu kat rakyat jangan percaya beli rasuah ni. Kalau government buat, ingat tak Ismail Sabri buat ni? Bantuan Keluarga Malaysia. BKM. Persediaan BKM, persediaan semasa nak banjir, persediaan masa nak monsun, persediaan nak bantu mereka-mereka yang berpendapatan rendah, terus dicerca, dihina. Bersih kata no, you cannot do that sebab terlalu dekat dengan pilihan raya. Saya nak tanya dengan Bersih lah, yang ni bukan terlalu dekat dengan pilihan raya juga ke? Dah dalam Twitter dah orang boleh mula panggil dah. Daripada Bersih jadi Bershit. Are we allowed to say that in the program? The worst part is clearly mereka-mereka yang menyokong kerajaan menyatakan, oh ini tidak melanggar sebarang perkara berkenaan pilihan raya. Section Akta nombor 5 di Malaysia, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994, ada pelbagai section-section yang memberi tahu kepada kita dengan jelas apakah itu kesalahan-kesalahan pilihan raya. Antaranya penyogokan, antaranya rasuah. Dan dia jelas menyatakan semasa kempen,
sebelum mengundi dan even sebelum penamaan calon, kalau membawa kepada perbuatan-perbuatan yang boleh ditakrifkan sebagai rasuah, membeli undi, mempengaruhi pengundi dan sebagainya, that's rasuah. So Salim, let's call a spade a spade. Exactly. Dia dah desperate. Dia dah tiba-tiba fikir tentang, uish, we might be losing the stage. Dia tiba-tiba terhentak. That's why I'm clearly saying dia sedang dalam proses untuk membeli undi anda. Dan saya telah menulis semalam dalam Facebook, saya telah menyatakan rakyat Malaysia fikirkanlah, RM100, RM200, RM300 ni berapa lama boleh tahan? Adakah undi kita sebenarnya bernilai RM100? Itulah. Adakah undi kita bernilai RM200? Adakah undi kita bernilai RM300? Saya nak tambah sikit, dekat Twitter kalau tengok budak-budak pemuja saya panggil dia pemuja, sebab pemuja ni lah akan kata apa saja bos dia buat semua betul, orang lain semua salah. Dulu dia kata kalau orang BN dulu, musuh dia UMNO BN, bagi RM50, RM200, kerana RM200 kau nak jual undi ini hari Allah balikkan pada mereka, BN bersama dengan mereka. Apakah mereka telah dipengaruhi oleh, tak sedar tak mereka dalam UMNO, mereka dalam BN yang sekarang ni duduk dalam kerajaan, mereka berada bersama Datuk Seri Ismail Sabri, dan orang-orang yang sekarang sedang memberi gula-gula itu adalah yang mengecam semasa Datuk Seri Ismail Sabri membantu. Ada yang sampai ada yang sampai yang nak berguling-guling atas jalan raya punya marah pasal rasuah. Duduk depan FRU, ada yang keluarkan bendera macam-macam colour, Tata kelola lah, Salim. Tata kelola, betul. Integriti, tata kelola, kata even bersih kata, kita kena ada fair election. Kita kena ada election di mana semua pihak berada dalam satu tempat di mana ianya menjadi pertandingan yang adil. Tapi macam mana pula dengan Kuala Terengganu? Dia ingat tak Kuala Terengganu? Parlimen, seat yang di mana Mahkamah Pilihan Raya menyatakan bahawa insentif-insentif daripada kerajaan negeri itu boleh dikategorikan sebagai rasuah, dan PAS tidak merayu, PAS akan diadakan pilihan raya kecil di Kuala Terengganu nanti, Parlimen Kuala Terengganu. Mereka terima, tak apalah, dia kata kalau kau nak kata begitu. Tapi kalau kita ikut keputusan mahkamah tersebut, dan apa yang insentif tiba-tiba keluar ni dikira sebagai rasuah lah. Betul lah tu. Nampak? Tengok. Fikir, guna otak. Jangan dengar cakap, saya tak tahulah nak kata apa. Saya kata adakah sebab Prime Minister announce? Ada juga yang menyatakan, dia tak announce kepada setiap 6 negeri tu, dia announce kepada semua. Ya Rabbi, kan mudah je. Ya. Orang-orang yang akan mengundi di Selangor, di Kedah, di Negeri Sembilan, 6 negeri di 6 negeri ni confirm ada pesara, 13, confirm ada veteran, semua ada berpendapatan 100,000 setahun, confirm dia akan dapat. Lepas tu kalau kita nak go deep inside, 100,000 ni dia nak justify macam mana kau nak dapat 100,000 setahun? Kau kena ambil LSDN, dia kata pendapatan lah, macam yang ni. So banyak benda nak buat. Tapi masalahnya satu je, rakyat dah tunggu 8 bulan. Dia kalau rakyat semua ingat lah, masa Anwar mula-mula jadi Perdana Menteri, dia bagi tahu dalam 2 minggu dia akan sediakan untuk kos sara hidup. Betul? Ya, betul. 2 minggu sudah berlalu, sekarang sudah jadi 8 bulan. Ya. Apa yang jadi? Saya ulang. Sakau, rasuah, sakau, sakau. Dan jangan lupa, Anwar Ibrahim juga yang telah menyatakan masa mula-mula jadi PM hari itu, dia kata saya tidak akan turun ke negeri-negeri seperti mana kerajaan-kerajaan lepas nak memberikan gula-gula semua ni. Memang dia tak turun negeri lah, dia duduk KL, dia bagi je gula-gula. Lepas tu ada kenyataan daripada Rafizi pun kata apa, bila Najib bagi, dia kata ini semua gula-gula, ini semua rasuah apa semua. Yes, very clear. He tweeted some time ago, isn't it? Yes, why is he silent? Keratan. Senang cerita lah Tuan Rafiq, mereka boleh, kita tak boleh. Kita yang lain semua tak boleh, rakyat semua tutup. Dia orang buat semua okey, kita buat. So kita nak minta rakyat lah fikir RM100, RM200, RM300 untuk jual undi. Tak, dia bagi tak. Saya punya pandangan pula, saya fikir macam ni. Saya teringat pesan arwah Tok Guru Nik Aziz. Bila dia bagi, kita ambil. Tapi kita pangkah boleh. Jadi kali ni kau ambil. Itu lagi satu, you fikir, you bukan ambil duit orang tau. You tak ambil duit Anwar individual, you tak ambil Anwar. Duit ni adalah duit rakyat, hak rakyat. Bila dia bagi, taxpayers money. So bila dia bagi, you ambil.
Dan syukur pada Allah, dan you patut kena undi Perikatan Nasional supaya ini baru takut nak hilang dia dah bagi macam ni. Cuba bayangkan kalau dia hilang 6 negeri, saya garanti macam-macam rakyat akan dapat lagi. Itu je saya nak beritahu. 3 benda. Saya rasa kita akan sampai kepada 3 kelompok sekarang ni. Kelompok pertama yang akan taksub dengan apa yang Anwar bagi tahu. So dia akan kata okey ni bagus. Maka confirm dia akan undi PH. Confirm kan, Kerajaan Perpaduan. Orang golongan kedua yang akan menyatakan no, this is rasuah. Okey, dan dia mungkin akan ambil dan tapi dia tidak akan undi rugi Kerajaan Pakatan Harapan. Okey, dan golongan ketiga yang mungkin ada prinsip sikit, ni banyak ni, maknanya atas pagar kan, terpaksa ambil e-wallet apa Anthony Loke tak kata. Duit tu, saya cakap lagi sekali, duit tu bukan duit dia. Duit tu kerajaan. duit kerajaan, duit rakyat, bukan kerajaan, duit rakyat. Apa benda ni semua, taxpayer money semua adalah kerajaan ni hanya caretaker, dia menjaga. Menjaga amanah rakyat. Itu yang Anwar selalu bagi tahu kita. Dia menjaga amanah rakyat supaya bagi senang ke rakyat. Kan? Bukan duit dia, bukan duit poket dia ambil bagi. Sama juga zaman Najib dulu pun sama juga. You know? So cerita dia, duit dia bagi kita ambil tak apa, tapi bila nak undi, nak hantar referendum pada kerajaan hari ni, undi PN, kalahkan 6 negeri tu supaya boleh dapat macam-macam lagi. Hipokrasi lah. Dah cukup lah. Cerita hipokrasi terlalu banyak. Tapi jauh di sudut hati lah. Cakap juga. Tapi jauh di sudut hati saya rasa sembang. Sembang. Oh, bersih lah. Saya rasa bersih, bubar je lah. Tutup je lah company bersih tu. Tutup je lah. Semak lah. You're not relevant anymore. Kalau setakat nak jadi lidah Anwar tu, baik tak payahlah. Very sad. Sebab bersih, gone. Dia kata, dia macam kita katalah, free and fair election. Is this being fair? Rakyat Malaysia fikirkan, is this being fair? The timing benda tu berlaku, tiba-tiba out of nowhere, within 48 hours sebelum penamaan calon, dia announce secara besar-besaran, melibatkan numbers yang besar. Ataupun bersih pun nak cuba sampaikan mesej satu. Minta maaf lah, tambah sikit lagi ya. Segmen ni dah panjang, patut kita pendekkan, tapi dah panjang dah. Tak apa, kalau panjang kita cut into lah Dia apa macam ni, adakah bersih sedang menyampaikan mesej it's better to be with them even though they bagi rasuah ke apa ke, daripada kita bersama dengan puak-puak Taliban? Boleh jadi? Yang tu pun kita kena fikir juga. Kena fikir juga. Pasal mereka anggap sekarang ni, kalau sekiranya Perikatan Nasional ambil alih, Perikatan Nasional ni akan menjadi kuku besi yang takkan bagi apa agama Islam yang selain daripada agama Islam hidup apa semua. Ini semua 3R juga tau. Kita tak mau sentuh, tapi kalau tengok pada gaya cerita daripada benda yang dia tak mau sebut, tapi nampak tak ada, kita tak ada pilihan lain, kita kena pilih PS juga. No, tak betul. Betul. Bersih macam kita kata tadi, bersih begitu keras mengecam tindakan memberi bantuan keluarga Malaysia semasa pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri beberapa ketika sebelum PRU15. So kalaulah dia kecam masa itu, maka seharusnya, sewajibnya sebagai pihak yang free and fair election, NGO yang nak pastikan semua orang adil dan sebagainya, they should also be criticising this government. Why aren't they criticizing this government? So, timbul lagi cerita persepsi. Maknanya bersih demi dia kata sebab kita tak nak yang apa, senang cerita lah. Sekarang ni bukan Taliban lah. Sekarang ni cerita dia proklamasi orang Melayu, Melayu bersatu, Menyatu Paduan Orang Melayu ni semua apakah membuatkan bersih takut dan yang lain-lain juga takut? Tidak. Sepatutnya korang jangan takut, because sejarah terbukti orang Melayu memang jaga semua kaum dengan baik. Ya, itu betul. Kita garanti. Dan undang-undang pun ada jelas. Tak pernah kaum-kaum lain tertindas. Tak pernah. Tak ada. Malah orang Melayu tertindas, ataupun orang Melayu sendiri merempak di bumi sendiri, itu betul ada. Betul tak? Dahsyat. Dahsyat. Tapi kenapa nak takut? Miskin bandar pun ramai orang Melayu. Ramai Melayu juga. Tapi Melayu ni jenis satu kelebihan orang Melayu ni, mereka bersyukur dengan apa yang mereka ada. Very accepting. Dia accepting. Jadi dia hidup bahagia. Dia tak adalah commit suicide ke apa ke, tak ada. Apa yang Allah bagi dia kata cukuplah untuk kami. Dia tak ada nak pergi rompak orang lain ke apa ke, semua tak ada. Itu kelebihan orang Melayu. Itu Melayu orang Islam. Okay. Thank you. Alright.